Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, hari ini kita akan sambung subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2, bab 2.1 iaitu Teknologi Pembuatan. Okey, kita hari ini akan sambung subtopik 3, 4 dan 5. Boleh buka muka surat 28 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Jadi, objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk membanding beza teknologi pembuatan konvensional dan juga pembuatan moden. Kita dah belajarkan dalam pembelajaran yang lepas antara pembuatan konvensional dan juga moden. Dan juga kita akan membuat lakaran model 3D bermaklumat dan juga menganalisis lakaran model 3D. Okey, kita pergi pada subtopik ketiga dulu. Boleh buka muka surat 28 dalam buku teks awak tu. Okey, subtopik yang ketiga ni adalah untuk membanding beza teknologi pembuatan konvensional dan juga kaedah moden. Okey, antara dua-dua kaedah ni terlalu banyak perbezaan dari pelbagai segi aspek. Okey, antaranya dari segi masa, hasil, kos, tenaga kerja, kuantiti, kualiti dan juga estetika. Okey. Kenapa kita buat table ni? Okey, daripada table ni kita boleh nampak dengan jelas lah antara perbezaan kaedah konvensional dengan kaedah moden. Okey, antaranya adalah kita pergi pada satu-satu dululah. Masa dalam kaedah konvensional lama untuk disiapkan berbanding dengan kaedah moden. Okey, kaedah konvensional lama sebab kita menggunakan tenaga manusia. Bila kita gunakan tenaga manusia ni, kita tahulah manusia ni ada perasaan letih, penat, perasaan nak berehat. Okey, kalau kita gunakan tenaga elektrik, dia boleh siapkan dengan cepat lah sebab elektrik tak ada perasaan kan. So maknanya dia dalam masa sehari tu pun boleh dihasilkan 1000 produk sehari. Tapi kalau kaedah konvensional ni boleh paling-paling pun manusia boleh hasilkan 3 produk kan. Macam tu lah. Okey, dari segi hasil pula, bentuk yang tidak seragam tapi kaedah moden bentuk seragam antara satu sama lain. Apabila kita guna mesin, kita boleh tetapkan dia kan. Kita nak saiz macam mana, kita nak panjang macam mana. Tapi kalau kaedah konvensional, kita gunakan tenaga manusia. Ada ralat sedikit. Mungkin ada saiz yang tidak begitu sama, tidak seragam, tak selicin macam contohnya produk A dengan produk B mungkin ada kekurangan sedikit. Tapi untuk kaedah moden, kita gunakan elektrik kan. So maknanya penghasilan tu akan samalah, seragam je antara produk A dengan produk A lagi satu, semua sama. Okey, untuk kos pula, kos pembuatan kaedah konvensional ni tinggi berbanding kaedah moden. Kaedah moden kita boleh buat pengeluaran berskala besar. Sebenarnya kalau kita nak beli bahan, kita beli bahan dalam kuantiti yang banyak. Bila kita beli kuantiti yang banyak, harga akan menjadi lebih murah. Kalau kaedah konvensional, kita buat pembuatan pengeluaran kita tu sedikit lah. So mesti kita nak beli bahan-bahan tu pun sikit. So kalau kita beli sikit, harga dia lagi mahal. Okey, boleh tengok contoh sebelah ni lah. Contoh kita gergaji pun kita menggunakan tangan kan. Kalau gergaji lebih lama sikit je kita dah rasa lenguh. Tapi kalau kita guna mesin, kita just setkan dia je, dia tolong potongkan untuk kita. So dah banyak menjimatkan masa dengan kos kita. Tenaga kerja dalam kaedah konvensional, kemahiran mereka bentuk tinggi tapi kaedah moden memerlukan pengendali mesin yang mahir. So maknanya kita just upah orang untuk mengendali mesin je. Kita set dan semua dah tetap apa saiz kita nak, bentuk kita nak. So mesin tu buatkan kerja kita. Tapi kaedah konvensional ni kena guna kemahiran manusia lah. Kita kena cari yang betul-betul mahir cara potong, cara menukul. Okey, untuk kuantiti pula, kuantiti pengeluaran yang terhad tapi kaedah moden kuantiti pengeluarannya yang banyak. Macam saya cakap tadi itulah, terhad sebab kaedah konvensional menggunakan tenaga manusia, kaedah moden menggunakan tenaga elektrik yang tak ada perasaan. Boleh je, tak ada masalah, tak penat, tak apa, tapi boleh mengeluarkan pengeluaran yang banyak. Untuk kualiti, tiada piawai tertentu tapi kaedah moden mempunyai piawai yang ditetapkan. Untuk estetika pula, nilai estetika yang tinggi untuk kaedah konvensional dan nilai estetika yang terhad untuk kaedah moden. Okey, boleh tengok contoh gambar ni lah. Ini gambar kalau kita gunakan tangan kan kita akan rasa penat. Tenaga kerja pun kita kena guna tenaga kerja yang mahir, yang pandai guna alatan. Kalau untuk mesin ni kita just tetapkan dia, setkan dia apa yang kita nak, apa yang kita tak nak. Dia memudahkan kerja kita lah kalau kita guna kaedah moden.
Okey, jadi sebelum awak hasilkan apa-apa produk, awak kena buat lakaran. Lakaran apa? Lakaran model 3D. Okey, lakaran model ni awak dah belajar masa tingkatan 1. So, lakaran ni boleh jadi rujukan lah bila kita nak buat sesuatu produk tu nanti. So, contohnya awak nak bina gasing. So, pertama sekali awak kena lakar beberapa jenis gasing. Buatlah 2-3 contoh kan. Awak nak macam mana, awak nak bentuk macam mana, awak nak guna material apa. Dan bentuk yang awak nak buat tu boleh manipulasikan daripada keadaan sekeliling. Contoh awak nak buat bentuk diamond kan. Awak nak buat bentuk unik sikit ke. Lepas tu lakaran idea awak tu mestilah mengandungi bahan, saiz dan juga warna. Awak buka muka surat 29, ada contoh lakaran pertama, lakaran kedua dengan lakaran ketiga. Okey, ketiga-tiga ni ada beza kan? Beza daripada segi saiz, ada beza daripada segi jenis material yang guna. Yang pertama ni guna plastik, yang kedua guna kayu, yang ketiga pun guna plastik lah. Okey, awak tengok saiz pun berbeza. Lebar dia 100mm, lebar yang kedua lagi lebar lah 185. Kalau lakaran ketiga ni lebar dia kecil sikit. Ikutlah. Lepas tu bila awak dah buat beberapa lakaran, awak boleh gabungkan ketiga-tiga idea ni jadi hasilkan lakaran yang terakhir. So lakaran yang terakhir ni gabungan daripada tiga-tiga idea yang awak dah buat ni. So awak pilihlah mana yang terbaik. Tengok dia punya saiz tak perlu tinggi sangat, lebar tak perlu lebar sangat. Gunakan material plastik supaya dia ringan. Gunakan logam keluli yang bawah ni supaya tak mudah rosak. Ini adalah cara-cara awak nak buat lakaran model 3D. Awak kena ada beberapa lakaran dulu sebelum awak buat lakaran yang terakhir. Okey, jadi lepas kita dah bina beberapa jenis lakaran dan juga kita dah dapat lakaran akhir tu, kita kena buat analisis. Okey, kenapa kita kena buat analisis? Sebab analisis ni untuk kita tengok adakah lakaran akhir kita ni menepati citarasa pengguna ataupun boleh jadi keboleh pasaran. Sebab mungkin kita punya lakaran akhir tu tak cukup sempurna lah. Ada yang kita kena buat penambahbaikan. Okey, analisis apa yang kita kena buat? Boleh tengok pada jadual pada muka surat 30. Okey, ini antara yang aspek kita boleh analisis lah. Contoh kita buat rak kasut kan. Kita buat rak kasut, kita kena tengok rupa bentuk tu menepati kehendak pengguna tak. Contoh kalau rak kasut tu mungkin terlalu tinggi ke ataupun tidak, rupa bentuk dia pun tak menarik. Kita kena tengok lah. Lepas tu kita bagi catatan dekat dalam table ni lah. Okey, yang kedua, adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai? Contoh kita buat rak kasut tu guna daripada besi. So rak kasut tu terlalu berat. Orang nak beli pun rasa macam tak berbaloi kan. Nak beli yang ringan, yang mudah pasang. Okey, yang ketiga, apakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pelanggan? Contoh rak kasut tu kita buat warna yang tak menarik. Contoh warna kuning kan, warna kuning pekat. Warna tu pun orang tak suka kan. Kita ambil warna yang majoriti suka. Memang pengguna nak macam tu. Nombor 4, adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? Saiz ni yang macam saya cakap ni lah, terlalu besar ke ataupun rak tu terlalu kecil ataupun rak tu tak banyak tingkat. Kita kena tengok lah kehendak pengguna juga. Kita tak boleh juga syok sendiri kan bina sesuatu produk. Seterusnya, adakah tekstur pada permukaan produk tu mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Contoh tekstur tu kita nak sepatutnya licin kan, cantik. So tak naklah ada kasar-kasar, ada tempat yang kita tak ratakan. So nombor 6, adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya terhadap pengguna? Kita tengok balik rak kasut yang kita bina tu. Ada tempat yang tajam ke, tempat yang boleh lukakan budak ke? Macam tu lah, kita kena tengok lah setiap segi aspek pada bahan yang kita buat tu. So kita kena tandalah kat sini ya ataupun tidak. Kena buatlah catatan. Okey, kenapa kita kena buat analisis ni? Sebabnya, okey, yang pertama adalah untuk menguji kecacatan projek. Macam saya cakap lah, kod-kod lah kita punya produk tu ada tempat tajam ataupun yang tempat yang kita tak ratakan dengan betul kan. So kita kena betulkan kita punya projek tu. Dan untuk melakukan penambahbaikan dari segi apa? Kehendak pasaran, kehendak pengguna, trend semasa, menyaingi produk setiada. Contohlah rak kasut kita bina tu produk yang biasa je. Produk yang kita boleh jumpa je dekat tempat mana-mana pun. So maknanya kehendak pasaran tu kurang lah.
kita kena bina satu produk yang unik, macam boleh tarik kehendak pasaran kan. Pengguna nak macam mana, nak jenis petak ke, nak jenis ada beberapa tingkat. So kena tengok jugalah trend semasa macam mana pengguna nak. Dan juga kita kena buat analisis ni untuk menambah fungsi produk. So selain kita dapat menyusun kasut pada rak tu, kita boleh buat tempat letak payung ke. So kita tambah fungsi untuk menarik lagi perhatian pelanggan. So ini adalah antara sebab kenapa kita kena buat analisis pada produk kita. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita jumpa pada pembelajaran yang seterusnya.